ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Sebagaimana yang kita selalu ucapkan syukur dalam solat kita sehari semalam, paling tidak paling kurang 17 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Kita syukur kepada Allah, puji kepada Allah, Allah yang telah memberikan kita nikmat kehidupan. Dialah Allah yang memberikan kita nikmat kesihatan. Dialah Allah yang memberikan kita nikmat boleh bertarawih malam ini. Dialah Allah yang memberikan kita nikmat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk bertutur. Semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lafaz terima kasih yang lebih baik kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan lafaz syukur. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Dr. Aib Al-Qarni menyebutkan dalam kitab La Tahzan. Dia sebut, dia kata nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita, kita akan tidak merasakan benda itu suatu nikmat sehinggalah nikmat tu ditarik balik. Dia bagi contoh dalam kitab tu. Dia kata sebagai contoh tulang keting kaki kita kan, ada satu tulang kecil kat kaki. Kita tak akan merasakan nikmat tulang tu sampai dah Allah tarik nikmat tu, tapi kita tak boleh berjalan. Walaupun benda tu kecil, tetapi kesan yang besar, sungguh besar kepada tubuh badan kita. Jadi banyak nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita. Kita tengok orang lama, veteran-veteran yang pernah tukar jantung, injak dan sebagainya. Rasa syukur sangat-sangat Allah SWT bagi peluang untuk hidup sekali lagi.
Kalau tak ada tu, tak jumpa lah kita malam ni. Ramadan tahun depan ada, tahun depan ada, tahun ini tak ada. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurnia nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Ayat-ayat Ramadan yang sering kali kita dengar dalam tazkirah tiap-tiap malam, Suratul Baqarah ayat 183 sampai 187. Kita ramai dah hafal. Tiap-tiap malam ustaz-ustaz dah cerita ayat yang sama. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 183. Kemudian pergi kepada 184, mana Allah SWT menceritakan tentang macam mana nak puasa, hari-hari yang diwajibkan puasa. Kalau tak boleh puasa, ganti dengan hari yang lain. Seterusnya ayat 185 menceritakan tentang Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Waktu 185 dari 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ayat yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala saling kait antara satu sama lain. Apabila Allah SWT mewajibkan kita berpuasa, sudah pasti ada hikmahnya, ada kebaikan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai huraian dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang tertentu. Yang bidang tafsir membuat huraian mengikut pandangan mereka. Ada juga di kalangan para doktor memberi pandangan bagaimanakah puasa ini dari sudut kesihatan. Boleh memberi kecergasan, boleh mengurangkan kolesterol, menguatkan darah tinggi dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu daripada hikmah berpuasa ialah kita akan merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Kita akan lebih hampir dengan Allah Subhanahu wa taala hasil daripada kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dalam ayat 185, 186 Suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya pada tentang Aku, maka jawablah, fa inni qarib, Aku sangat hampir. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku, dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, supaya mereka menjadi lebih baik dan betul. Suratul Baqarah ayat 186. Balik kita boleh cek Al-Quran 183, 184, 185, 186 Suratul Baqarah. Bagaimana Allah SWT menyusun. Jadi ujungnya diceritakan tentang apakah hikmah kita ni berpuasa, supaya kita ni akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rashid Ridha menyebutkan bahawa semua hukuman Allah Subhanahu wa taala, undang-undang Allah Subhanahu wa taala ni ada hikmah, ada kebaikan kepada manusia. Solat menjadi satu keperluan buat kita. Kita tidak merasakan solat itu satu kewajipan, satu benda yang menyusahkan kita, tapi kita rasa perlu benda itu kita laksanakan. Seumpama macam kita perlu makan, kita perlu minum. Tak
Tak minum sehari tak boleh, dah ada. Tak makan sehari tak boleh, kena makan. Mayang pun macam juga. Tak payah tak boleh, kena semayang. Jadi satu keperluan yang mana ditunjuk ajar oleh Allah SWT. Macam tu dah juga dengan puasa. Suatu benda yang perlu kepada manusia. Antara hikmah berpuasa, kutiba alaikumus siyam ini, supaya kita akan rasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dekat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni. Allah Subhanahu wa taala kata, apabila manusia itu bertanya tentang aku. Banyak ayat-ayat Allah SWT yang Allah SWT kata, apabila orang bertanya kepada aku tentang suatu perkara, kul. Contohnya, wa yas'alunaka 'anil yatama kul islahul lahu khair. Dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Bentuk ayat yang Allah SWT bagi kepada manusia, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Bila Allah SWT mengucapkan frasa wa yas'alunaka, Allah SWT sebut kul, katakanlah. Mana ada perantaraan Allah suruh Nabi beritahu, kul, katakan. Ada lagi ayat-ayat lain, contohnya wa yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang anak bulan. Sahabat-sahabat Nabi kan, dengan Nabi tanya. Allah Taala kata, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakan. Allah Taala suruh Nabi tolong kata. Ada perantaraan maksudnya. Tetapi apabila Allah SWT sebut wa yas'alu wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila manusia itu bertanya tentang aku, tentang Allah SWT, Allah SWT sebut qul fa inni qarib, katakanlah wahai Muhammad. Allah SWT sebut itu. Nah, menunjukkan bahawa Allah ni dekat pada manusia, tidak memerlukan kepada perantara. Yas'alu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah SWT itu dekat dengan kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimahullah, ayat-ayat yang Allah SWT susun begitu cantik, ada hikmah. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat memahami apa yang Tok Imam baca tadi, kan? Banyak kisah-kisah yang Allah SWT bentangkan kepada kita. Tapi malang, 1000 kali malang, ramai daripada kita yang tidak faham bahasa Arab. Dengar saja, oh sedap Imam baca. Imam baca ayat apa pun tak tahu. Tak baca bahasa haid ke, baca bahasa minggu, oh kita pun teriak, tak faham. Jadi kita cuba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mendalami, kita dapat merasakan nikmat bulan Ramadan, dapat merasakan nikmat sembahyang tarawih. Kalau dah faham apa yang Tok Imam baca, tak payah tazkirah. Cukup dah ayat Quran tu jadi tazkirah kepada kita. Jadi peringatan kepada kita. Macam orang Arab dengan dekat Masjidil Haram, dia tak payah dah nak hurai dah. Dia baca, Tok Imam baca ayat Quran depan tu, makmum dah faham. Makmum dah faham, sedia faham. Allah Taala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, wahai orang beriman. Wow. Wahai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus qisas bil qatl. Diwajibkan atas kamu qisas dalam pembunuhan. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumul qital wa qur'an. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berperang, walaupun kamu takut, walaupun kamu benci kepada peperangan tersebut. Jadi banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita dapat memahami kalau kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat faham bahasa Arab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimahumullah, marilah sama-sama kita mengambil dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam
10 malam yang terakhir. Tak lama orang. Tahun-tahun lepas, tahun-tahun yang lalu, 10 malam terakhir ni kita tu kalu dengan hari raya. Patut-patut padan. Tak payah nak kalu-kalu sangat. Di baju sepasang, kuih-kuih pun boleh main tujuh dengan jari je, nampak dengan jari je. Tumpukan banyak kepada ibadah kepada Allah SWT. Banyakkan iktikaf dalam bulan Ramadan ni. Tak lama dah beberapa hari lagi tinggal, supaya kita dekat dengan Allah SWT. Kerana Allah SWT menyambung lagi dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenalkan permohonan apabila orang itu berdoa kepada Allah SWT. Jadi kita mengambil peluang dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, doa betul-betul kepada Allah SWT. Minta hajat daripada Allah SWT. Karena Allah SWT itu amat dekat dengan kita. Allah SWT itu sangat hampir dengan kita. Lebih-lebih dari kita dah berapa hari dah berpuasa. Berapa hari dah kita melakukan ibadah berpuasa, menahan diri daripada lapar, menahan diri daripada dahaga, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sudah tentulah kita harap kita akan dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah SWT, Allah SWT akan kabulkan doa kita. Mintalah dengan Allah SWT sungguh-sungguh. Banyakkan iktikaf bulan Ramadan Al-Mubarak. Hak niaga bulan Ramadan, mungkin kita boleh cuti sekejap, 2-3 hari, beberapa hari lagi, beberapa hari lagi kan. Yang kerja, tilar dan sebagainya, kita aturlah masa supaya kita banyakkan iktikaf dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam masa yang sama, kita tidak lupa untuk memanjatkan doa kita kepada adik-adik kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, anak-anak kita di Gaza yang sekarang ini menghadapi kepayahan, menghadapi kesusahan yang tak pernah putus. Terus menerus mereka walan tarda angkan Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan mereka tidak akan pernah reda, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah reda dengan kita orang Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga mereka ini mengikuti jejak langkah mereka. Sehingga orang Islam ikut jejak langkah orang kafir Yahudi dan Nasrani. Mereka melakukan serangan-serangan ikut kesesuaian tempat. Di Malaysia mereka melakukan serangan pemikiran, serangan untuk merosakkan pemikiran umat Islam. Diberikan hiburan, diberikan macam-macam perkara untuk merosakkan pemikiran umat Islam. Mereka menyebutkan sebagai Ghazwatul Fikr, sebagai peperangan serangan pemikiran. Apabila perkara ini tidak dapat mereka laksanakan di Gaza, mereka melaksanakan peperangan secara fizikal. Mereka menghancurkan umat Islam yang ada di sana. Gaza bukan besar mana? Besar pelih. Tapi cuba bayangkan, berpuluh-puluh tahun Israel dengan lengkap kapal perang dan sebagainya masih lagi tidak dapat masuk ke Gaza kerana semangat juang, semangat jihad yang ada di kalangan umat Islam yang ada di Gaza. Jadi kita yang ada di sini ambil peluang ini, 10 malam yang terakhir, kita dekat dengan Allah SWT. Doa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kemenangan kepada umat Islam. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah SWT akan tolong kamu dan menumbuhkan pendirian kamu. Yakinlah bahawa Islam itu pasti akan menang. Sooner or later. Tak apa kemudian, tak dekat ataupun. Jadi kita sama-sama berdoa. Itu dia kita buat doa. Kita doa kepada Allah. Doa usia, doa atas niat orang nak pergi sana dengar betul pun macam Moses pun tadi kan, betul mudah tidur lah, dengar bunyi bom. Jadi kita membantu
sekadar kemampuan kita, insya-Allah. Ada duit kita bagi duit, ada harta kita bagi harta, ada tangan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam 10 malam terakhir. Insya-Allah hati-hati yang jinak dengan Allah akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT kata, ud'uni, doa kepada Allah. Fastajib lakum, aku niscaya aku akan kabulkan permintaan kamu. Allah Taala akan pasti mengabulkan permintaan kita. Kita betul-betul ikhlas berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintalah dengan Allah. Minta terus dengan Allah SWT, karena kita ni sangat dekat dengan Allah SWT. Allah sangat dekat dengan kita. Bila bulan Ramadan Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita umur untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Insya-Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tu kita boleh lihat dah 1000 bulan kan. Sebab nampak dah sehari gaji untuk 1000 bulan tak payah buat ibadah. Kata begitu lah. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita peluang untuk bertemu malam Qadar tahun ni. Kalau kita iktikaf semayang tiap-tiap malam import, salah satu daripada 10 hari kita buat ibadah tiap-tiap hari. Sudah pasti kena. Kalau main tikam ni ada kadang-kadang terkena atau terkena. Macam buat profesor kan, objektif A, B, C, D, E. Tikam salah satu kan. Kena, tak kena. Tapi ini Allah Ta'ala kata satu hari daripada 10 malam. Kita tunggu tiap malam. Kita tarawih tiap malam. Kita solat isyak berjemaah tiap malam. Kita solat subuh berjemaah tiap malam. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pilih kita untuk menjadi ahli Lailatul Qadar. Aku qauli hadza, mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam kata untuk bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.